Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Terdapat satu lagi isu hangat hari ini yang saya dapat daripada sebuah sumber ataupun maklumat yang saya dapat hari ini, di mana dikatakan polis telah menahan pengguna media sosial yang didakwa ugut Menteri Pendidikan. Nah, sudah pasti ini satu amaran kepada ramai orang. Tidak kira siapapun juga, rakyat biasa, netizen, pemimpin politik, ahli politik, dan siapapun juga yang melakukan benda ini ataupun perkara ini sudah pasti akan dikenakan tindakan undang-undang. Satu artikel dari Malaysia Kini, polis tahan pengguna media sosial, didakwa ugut Menteri Pendidikan. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan berhubung hantaran di media sosial yang mengandungi kenyataan berbaur ugutan jenayah terhadap Menteri Pendidikan Fadlina Sidek. Mungkin kita boleh katakan ini adalah satu tangkapan disebabkan seorang lelaki yang ditahan bagi membantu siasatan berhubung hantaran di media sosial, di mana hantaran itu mengandungi kenyataan berbaur ugutan jenayah terhadap Menteri Pendidikan Fadlina Sidek. Mungkin kita boleh katakan tangkapan yang pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia, tidak kira daripada kerajaan, tidak kira daripada pembangkang. Kita teruskan di dalam artikel ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, berkata, lelaki berusia 28 tahun itu yang disyaki pemilik atau pengendali akaun Twitter @Syami_Sufi8 ditahan di Setapak. Beliau berkata, kes itu masih di peringkat siasatan dan polis Diraja Malaysia PDRM menasihati orang ramai agar tidak membuat spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Dan setakat ini, terdapat 4 laporan polis diterima berhubung isu yang sama. PDRM turut mengingatkan orang ramai agar cakna serta prihatin terhadap isu-isu sensitif terutama yang melibatkan keselamatan dan kegentaran awam ketika menggunakan media sosial, menurutnya dalam kenyataan. Dalam pada itu, Muhammad Syuhaili berkata, suspek telah direman selama 3 hari, bermula hari ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan, serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Artikel ini diterbitkan pada 4 November 2023 yang bertajuk Polis Tahan Pengguna Media Sosial Didakwa Ugut Menteri Pendidikan. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Nah, perkongsian hari ini adalah berkaitan dengan nama 2 bekas Perdana Menteri, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Najib Razak. Dalam satu artikel ada menyebut berkaitan dengan membuka lembaran baru untuk 2 bekas Perdana Menteri ini untuk menjalankan satu lagi kerjasama yang padu untuk rakyat, untuk Malaysia. Nah, di dalam sebuah artikel yang bertajuk Penyokong Bosku Mahu Najib Muhyiddin Kembali Bersatu. Oke, setelah saya melihat artikel ini, persoalan pertama yang timbul di dalam pemikiran saya adalah kalau perkara ini nak direalisasikan, nak dijadikan kenyataan, pertama sekali kita kena fikir secara rasional bahwa Najib Razak perlulah bebas supaya apa yang dinyatakan di dalam artikel ini akan menjadi kenyataan. Sekiranya Najib Razak juga mahu menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Muhyiddin Yassin. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, adakah di sini Muhyiddin Yassin, sekiranya perkara ini benar, mahukah Muhyiddin Yassin untuk membantu Najib Razak keluar daripada penjara? Ataupun mungkin Muhyiddin Yassin juga berkempen untuk mana-mana gerakan untuk membebaskan Najib Razak. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini, penyokong Datuk Seri Najib Razak, penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak atau dikenali sebagai Bosku, meletakkan harapan agar
bekas Perdana Menteri itu dan Tan Sri Muhyiddin Yassin membuka lembaran baru dan bergerak bersama demi negara serta rakyat. Presiden Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia, Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berpandangan Malaysia akan lebih hebat jika dua bekas pemimpin nombor satu negara itu bersatu ketika rakyat sedang berdepan masalah ekonomi dan kos sara hidup. Nah, seperti yang saya kata tadi, tuan-tuan dan puan, persoalan yang pertama, kalau perkara ini nak dijadikan kenyataan, kenalah Najib bebas daripada penjara. Dan yang kedua pula, adakah dengan kerjasama ini, PAS juga akan bersetuju bahwa Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu, menjalankan hubungan ataupun kerjasama bersama dengan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Itu pun menjadi persoalannya juga, saudara-saudara. Adakah mungkin Najib Razak dan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menubuhkan parti baru sekiranya Najib Razak dapat dibebaskan dalam masa yang terdekat ini? Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini, beliau menyerahkan perkara itu selepas Muhyiddin yang juga pengurus CPN mendoakan kesembuhan Najib yang kini sedang dirawat di Hospital Kuala Lumpur HKL akibat COVID-19. Negara akan menjadi lebih hebat jika dua figura ini bergabung. Saya yakin harga bahan keperluan asas akan naik lebih tinggi apabila minyak diesel ditarik subsidi dan cukai. Perkhidmatan SST naik 8% katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata, sudah 7 tahun penyokong Tegar Najib menanti saat tersebut. Dan akhirnya ia terlerai selepas Muhyiddin secara terbuka mendoakan Najib. Dalam pada itu, Ketua Cawangan UMNO Kampung Melayu Batu Caves Selatan itu yakin UMNO akan kembali kukuh selain Najib berada semula di arena politik tanah air sekiranya bersama dengan Perikatan Nasional. Kita tunggu pada PRU akan datang. Tetapi momentum harus kita mainkan. Kepada GPS dan GRS, percayalah kita akan gambling tenaga untuk bersama PN. Ayo kita ke sana, jangan tunggu lagi. Ingatlah, berpeganglah. Pada Jumat, Muhyiddin buat pertama kali secara terbuka bertanya kabar dan mendoakan kesehatan Najib, yang kini disahkan positif COVID-19. Kemas kini yang dimuat naik ahli Parlimen Pago itu menerima pelbagai reaksi positif daripada pengikut-pengikut laman sosialnya. Keretakan hubungan antara Presiden Parti Pribumi Bersatu dengan Najib bukan lagi rahasia umum, terutamanya selepas beliau memilih untuk melawan bekas bosnya itu melalui pendedahan isu berkaitan 1MDB. Rentetan daripada itu, pada 2015 Muhyiddin terpaksa membayar harga mahal apabila disingkirkan daripada jawatannya ketika itu sebagai timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden UMNO. Najib kini sudah 14 bulan menjalani hukuman di penjara Kajang selepas didapati bersalah menyeleweng dana SRC International sendirian berhak. Nah, berkaitan dengan artikel ini, saudara-saudara, penyokong bosku mahu Najib Muhyiddin kembali bersatu. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.